kelas online dance. Jadi segala pembelajaran secara visual. Jadi biasanya kami akan invite student yang berminat untuk join our online class ke dalam satu FB group, dan kami akan mengajar dekat dalam satu FB group itulah. Benda ni kelas online ni simple. You just need ada connection internet yang bagus. Jadi kalau rasa dekat rumah memang ada wifi, dan you have no problem. Dan bestnya kelas online ni dia sama macam kelas biasa, dan boleh tanya apa-apa soalan ketika pembelajaran. Kira maksudnya kalau kita tengah belajar ni, and then ada benda yang tak faham, boleh terus komen dekat dekat ruangan komen, dan tutor akan directly boleh nampak dan terus menjawab soalan. So dia sebiji macam dekat dalam kelas, cuma kita tak ada contact. Macam itulah. So social distancing tu memang adalah, sebabnya korang belajar dekat rumah, kita orang mengajar di tempat lah yang ada internet connection. So sebenarnya kita risau, sebabnya kita ada banyak lagi subtopik yang kita kena habiskan, betul tak? Ada banyak lagi bab-bab yang belum kita cover, dan apabila cuti sekolah ni dipanjangkan, bermaksud lagi banyaklah topik yang kita tak dapat cover. Jadi ini adalah satu langkah yang TANS akan buat untuk buat kelas online. Okay. So siapa ibu bapa yang concern dengan pendidikan anak-anak, sebab kita tahu nanti anak dekat rumah dia hanya akan play games, okay, dan dia akan tengok Netflix, main game, dan tak ada masa yang kita tak boleh nak. Biasanya parents susah sikit nak suruh anak belajar di rumah kan. Jadi apa yang kita boleh buat ialah kita allocate masa. Tak kisah nak main game, tak kisah nak buat apa-apa pun, tapi sebabkan diorang dah memang berada di rumah, segala internet pun ada, segala bahan rujukan pun dah ada. Apa salahnya kalau kita luangkan beberapa minit, contoh 1 jam sehari untuk belajar. 1 jam sehari saja. Ibaratnya kalau kat sekolah pun korang belajar 4 hingga 5 jam. No, 6 jam, 7 jam macam tu dekat sekolah. So apa kata dalam satu hari ni luangkan dalam masa sejam atau sejam setengah untuk belajar secara online. Supaya at least apa yang korang dapat ialah masa tu tak terbuang sia-sia sahaja kan, betul tak? So itulah yang kami akan buka kelas online TANS. Kami berikan keutamaan kepada pelajar UPSR, PT3 dan SPM, tapi kami berikan keutamaan kepada PT3 dan SPM dahulu, terutamanya bagi subjek crucial seperti matematik dengan Admaths. Jadi kepada ibu bapa yang mendengar ataupun mana-mana student yang berminat nak join, tak kisah berada di mana-mana, tak kisah kamu adalah student TANS ataupun tidak, boleh komen dekat bawah, nanti tim kita orang akan tolong. Dan pembelajaran ni senang, boleh belajar dekat mana-mana, even dalam kereta pun boleh belajar, even di rumah pun boleh belajar. Dan yang paling best kelas online ni ialah dia boleh tengok berulang-ulang kali. So let's say korang nak buat revision akhir tahun nanti, sebelum UPSR, PT3 atau SPM, korang boleh ulang balik video ni. Itu yang menariknya lah kelas online, dan boleh tanya direct. Dan apa-apa saja soalan yang korang tak faham, boleh snap picture and send to our team. Nanti team kita orang akan tolong jawab. Okay. So itulah yang menariknya kelas online time. So siapa yang berminat boleh komen dekat bawah, saya berminat nak join kelas online, supaya kita dapat manfaatkan cuti sekolah ini, masa yang PM minta kita stay di rumah tu lebih bermanfaat kepada orang ramai. Okay. So jangan lupa untuk tulis komen dekat bawah, saya nak join kelas online TANS, ataupun boleh juga tag mana-mana saudara mara, kawan-kawan, anak jiran ke, anak saudara ke, siapa-siapalah yang bakal menghadapi PT3 dan SPM tahun ni. Boleh juga tag nama diorang, mana tahu diorang nak join kelas online ni, supaya masa tu terisi dengan benda-benda yang baik. Okay, so itu sahaja. Kita akan teruskan dengan matematik tingkatan 4 bab skala. Okay, semalam bukan hari apa tak, saya dah explain pasal skala ni. Jadi hari ni saya nak sambung lagi sekali pasal skala, tapi ini soalan yang penyelesaian masalah. Sekejap, korang boleh nampak ke?
Okay, soalan dia skala. Dia bagi bentuk macam ni. So dia kata jika poligon itu dilukis semula menggunakan skala 1/300, hitung panjang dalam sentimeter lukisan itu untuk sisi 24 cm. Okay, so dekat sini bila dia bagi soalan skala dalam PT3, dia akan bagi satu bentuk dan dia suruh kita kira berapa salah satu sisi ni. Soalan ni soalan A. Soalan B pula dia akan suruh kita lukis semua diagram ni dekat satu lah. Sini sebetulnya ada kertas graf lah. So dia suruh kita redraw, kita lukis semula bentuk poligon ini dalam bentuk skala yang dia berikan. Okay. So untuk soalan A ni dia minta panjang sahaja. So macam mana kita nak kira panjang tu? Macam mana kita nak kira panjang objek dalam lukisan jika skala dia dah beri. Itu yang kita nak fokuskan hari ini. Kejap, saya tak tahu korang nampak tak. Okay. So dekat sini soalan skala. Kalau yang ingat itu yang kita belajar hari tu, formula skala ialah nisbah kepada skala ialah image kepada objek. Okay, ini formula skala. Image nisbah objek atau image bahagi objek pun boleh. Sama juga. Image bahagi objek. So sebenarnya dia ialah I nisbah O. Ini yang saya ajar dekat budak lah. CO. Skala image kepada objek. Okay. So bila kita dapat soalan macam ni, penyelesaian masalah, first thing first yang kita kena identify ialah ini adalah objek ataupun image. Sebab kita tak tahu nak letak mana kan. So adakah dia image ataupun dia objek? So bila kita tengok, nampak tak unit sini dalam meter? So logik tak kalau meter ni 18 meter dilukis bentuk macam ni, kecil macam ni? Tak logik kan? So yang ni 18 meter sebenarnya merujuk kepada objek sebenar. So semua ni ialah objek. Jadi apa yang dia minta kita lukis tu ialah image bagi poligon ni. So ini ialah objek, jadi kita kena lukis dia punya image. So next step ialah dia dah bagi skala dekat kita ialah 1/300. Okay. So next step yang kita akan tengok, dia minta dalam sentimeter, sedangkan dalam ini dalam meter. So bermaksud kita kena ada convert nanti. Okay. So first thing first, skala ialah image kepada objek. Dan dia dah bagi skala ialah 1/300, which is this one. Skala ialah image kepada objek. Dia dah bagi skala dia 1/300. Okey, sekarang dia cakap hitung panjang dalam sentimeter. So dia minta unit dalam sentimeter. Lukisan itu untuk sisi 24 sentimeter. Okey. Okey, so sekarang kita nak letak 24 sentimeter. Okey. So sekarang apa yang dia minta ialah dekat sini dia minta apakah nilai yang ini 24 meter ni kita nak tukarkan dia kepada skala dia. Berapakah image, panjang image dia. So let's say lah dekat sini, saya rasa ini 24 meter. Sorry ya, bukan 24 cm, 24 meter. So dia minta dalam meter. Dia minta dekat untuk image dia nanti panjang dia berapa. So kalau dekat soalan ni kita dah perasan dekat sini 24 meter. Jadi dia minta dalam sentimeter. Jadi kita kena ubah meter pergi sentimeter. So 24 meter kita nak tukar kepada sentimeter, kita kena darab 100. So dia akan jadi 22,400. Kita tambah je kosong-kosong. Sebab kat sini ada 2 kosong. So manually kita terus tambah kosong-kosong dekat bawah. So 2,400 cm. So 2,400 cm tu kita dah convert. Baru kita boleh pindah dekat sini. So sekarang 2,400 ni kita nak letak dekat bahagian image ke kita nak letak bahagian objek? So memandangkan yang lukisan ni sebenarnya dia ialah objek, jadi kita kena letak bawah sini. So bermaksud nisbah 2,400. Okey. So skala yang diberi 1/300. So yang ini yang kita tak tahu, itu yang kita nak cari, nisbah 2,400. So kat sini bila kita tak tahu kita letak X. So dekat sini kita letak X. So bila kita dah buat macam ni, macam mana kita nak cari? So cara yang paling mudah ialah darab silang pangkal. So
kita darab X, dia darab 300, kita darab dengan X. 1 dia darab dengan 2400. Okay, so kita nak darab silang benda tu. So 1 darab 2400, kita dapat 2400 sama dengan, so X darab dengan 300, kita dapat 300X. Okay, sekarang X tu lah nilai yang kita nak cari. So 300 ni apa kita kena buat? Kita kena pindah sebelah. So bila pindah sebelah, kita kena bahagi. So 2400 bahagilah dengan 300. So nampak tak sifar atas bawah ni kita boleh potong. Satu sifar kita potong, satu sifar atas bawah kita boleh potong. So 24 bahagi kita 24 bahagi 3, kita akan dapat 24 bahagi 3, kita akan dapat 8. So 8 apa? So dia dah cakap dekat sini, hitung panjang dalam sentimeter. So X ialah 8 centimeter. Okay, apa sebenarnya 8 cm ni? Sebenarnya 8 cm itulah panjang 24 ni. Inilah mewakili 8 cm ni mewakili 24 meter. 8 cm mewakili 24 meter. Apa yang dimaksudkan ialah bila kita lukis, nanti soalan B dia akan suruh kita lukis graf, dia suruh kita lukis bentuk ni, bentuk image ni. Bermaksud kita kena ukur untuk panjang ini diwakili oleh 8 cm saja. So kita kena lorek lah sampai 8 cm. Guna pembaris sebenar, cari 8 cm. So kalau dekat sini 24 meter, so kita nak 8 cm. So bermaksud dia mewakili 8 cm saja bila kita nak lukis. Macam tu. So sebenarnya kan, bila kita nak lukis something, okay, sebenarnya bila student, contohlah dia dah jumpa dah hari ni. So 24 meter sebenarnya diwakili oleh 8 cm. Betul tak? Tapi dia kena lukis bukan takat panjang tu, dia kena lukis semua poligon ni. So apa yang kita boleh ajar student ialah kita boleh buat shortcut. Kita tak payah nak kira setiap satu benda tu. Tak payahlah kita nak buat semua benda ni, guna nisbah tu balik. Sebenarnya dia ada shortcut dia. So shortcut dia ialah macam mana 24 ni boleh pergi 8. So let's say lah 24 bahagi 3 kan, dapat 8. So 12 bahagi 3, kita dapat 4 cm. 18 bahagi 3, 6 cm. 36 bahagi 3, 12. Betul, 12 cm. 18 ni sama, 6 cm. So, bila kita nak redraw benda ni, bila kita nak lukis balik benda ni dekat dalam kertas soalan B nanti, kita ikut je ni. 8 cm, 4 cm, 6 cm, 12 cm, 6 cm. So, yang ini tak payah kira. Sebab sini, jawapan sini kita dah ada, sini dah ada, kita just connect the dot je. Kita just buat satu palang, tak payah kira. So, inilah shortcut yang kita kena ingatkan dekat student. Dia hanya perlu cari satu nilai sahaja. Lepas tu kita gunakan method yang sama untuk cari nilai yang lain. Tak payah nak buat nisbah, tak payah nak guna nisbah ni balik. Korang akan ambil masa yang lama untuk kira balik satu-satu. So kita kira shortcut. So macam contoh tadi kita dah kira yang ini. Daripada 24 meter dia dapat 8 cm. Macam mana dia dapat? So secara roughly-nya lah, kita kira 24 bahagi 3. So dapat 8. So semua pun kita bahagi dengan 3. Itulah shortcut dia. And then, bila kita dah jumpa jawapan ni, apa yang kita kena buat ialah kita lukis balik mengikut 8 cm, 6, 4, 12 dan 6 cm. Redraw balik gambar ni. So, barulah kita akan dapat full mark. Okay, so itu sahaja sharing untuk hari ini, untuk bab skala. So, sepatutnya skala ni dah habis lah. Sepatutnya kami ajar this week. Tapi disebabkan kerana kes coronavirus ni, kelas terpaksa ditangguhkan. Jadi korang belajar dulu melalui online, okay? So siapa ibu bapa yang masih berminat untuk join our online class, tuition secara online ni, boleh aja PM kami ataupun tulis komen dekat bawah. Untuk tim kita orang akan bantu. Kami akan buka especially kepada pelajar form 3 dengan form 5, especially untuk subjek crucial iaitu matematik, Maths, Science, BM macam tu lah. So kalau berminat, boleh je komen dekat bawah. Okay, thank you for listening. Please take care everyone.
pastikan basuh tangan dengan sabun. Pakai hand sanitizer. Kalau yang kurang sihat tu, pastikan anda pakai face mask. Siapa yang masih dalam keadaan sihat, tak ada batuk, tak ada sesama tu, bolehlah tak pakai face mask. Tapi yang paling crucial ialah orang yang batuk, sila pakai face mask bila keluar. Okay, take care everyone. Harap semua benda ni akan berakhir dengan baik, insyaAllah. Okay, bye.